Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat muka surat 100. Tajuk baharu di bawah itu iaitu faslun. Satu bab, satu fasal untuk membicarakan bagaimana cara untuk kita meletakkan diri kita ini taqarrub ila Allah. Semakin hari bertambah hampir kita, bertambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesan ataupun natijah daripada ilmu tasawuf itu sendiri. Kalau ilmu tauhid dia membicarakan akidah, kepercayaan kita. Kalau ilmu fiqh membicarakan syariat, pelaksanaan syariat supaya tidak tergelincir daripada landasan yang sebenar. Tetapi dalam ilmu tasawuf ini, selepas betul akidah dia, selepas bersih syariat dia naik ke suatu maqam lagi, bagaimana nak menjadikan diri dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan, ketiga-tiga ilmu ini perlu dipelajari. Sebab natijah dia, kesudahannya ialah kita tidak lari, tak boleh lari lagi. Maka mahu tidak mahu akan bertemu juga
dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma janjian syurga ataupun sebaliknya. Itu kesudahan dia. Ini suatu fasal. Maka lazimkan olehmu wahai laki-laki, biasakan, lazimkan tu mana biasakan olehmu wahai laki-laki, maknanya masuk juga perempuan, tetapi disebut laki-laki ini kerana laki-laki itu yang akan memimpin orang lain, yang menjadi ketua keluarga. Itu yang Allah Ta'ala kata, ku ampusakum. Pertama, jaga diri kamu. Dah selesai diri kamu, dah elok cara perjalanan hidup kamu, wa ahlikum, dan jaga ahli pula, termasuk anak isteri, adik-beradik, supaya apa? Nara, terselamat daripada api neraka. Itu sebabnya lelaki itu dahulu sebagai ketua keluarga, pembimbing. Orang lelaki ni sebagai pembimbing, nak bimbing ahli keluarga dia supaya lepas daripada azab neraka Allah. Maka lazimkan olehmu hai laki-laki, biasakan olehmu wahai laki-laki, dengan engkau memutuskan aqabah ini, dengan engkau menetapkan jalan ini. Maknanya engkau kena istiqamah, jangan mudah goyah, tetapkan pendirian engkau di dalam sempurna memelihara diri tadi. Maknanya jangan mudah tergelincir. Kita ni tuan-tuan, nama pun manusia, nisyanun, mudah lupa, mudah tergelincir. Disebut peribahasa mudah lupa daratan. Dia dah ada di atas daratan tu, tetapi oleh kesombongan dia, keangkuhan dia, dia lupa yang dia tu duduk di atas daratan. Itu dia kata lupa daratan, lupa diri. Nanti bidalan orang tua dahulu. Di dalam sempurna memeliharakan dan peliharakan sebaik-baik pelihara, niscaya engkau dapat penolong. Itu natijah dia. Penolong apa? Yakni mardatillah, keredaan Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita nak hidup di dalam dunia ini sentiasa di dalam keredaan Allah, mardatillah, bukan di dalam kemurkaan Allah, bukan di dalam kebencian Allah. Kita nak selamat dunia dan akhirat. Maknanya apa sahaja yang disuruh oleh Allah buatlah, supaya Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih. Jangan sampai Allah Ta'ala benci kita. Ini bumi Allah,
Kalau Allah Ta'ala kata engkau keluar daripada bumi ni, kita nak pergi mana tuan-tuan? Dah tak ada bumi lain dah. Inilah bumi Allah. Itu maksud dia. Apabila engkau pelihara, dia kata, nescaya mudah-mudahan engkau dapat penolong, dapat keberkatan, pertolongan daripada Allah. Itu maksud dia. Ini sebabnya yang saya kata tadi, tasawuf tu, jaga diri. Maka bahawasanya ia aqabah yang sangat halus perjalanannya, yang sangat sukar. Sukar tuan-tuan, jalan ini. Lagi amat takut kebinasaannya pada perjalanannya. Dahlah jalan tu sukar. Kemudian amat takut, amat bimbang, takut-takut tergelincir. Itu maksudnya. Itu sebabnya sentiasa kita berlindung dengan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Syaitan ini innahu lakum aduwwum mubin, bahwasanya dia tu adalah bagi kamu aduwwum mubin, seteru yang nyata. Ini kerja syaitan. Kena lawan sungguh-sungguh. Sebab dia sentiasa menggelincirkan manusia. Bukan sahaja menggelincirkan tubuh badan, hati-hati manusia ini sentiasa dihasut. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kerja syaitan. Kita sembahyang tadi pun, dia was-waskan hati kita, dilarakan hati kita, dilalaikan hati kita. Allahu Akbar. Dan yang demikian itu bahwasanya adalah jalan keduanya antara dua jalan yang ditakuti keduanya, yang membinasakan keduanya. Salah satu jalan aman, kedua jalan putus asa. Tengok tuan-tuan, bila dalam keadaan aman, paling mudah kita kata dalam keadaan kita senang lenang, dalam keadaan kita kaya raya, mewah segala-galanya. Kalau kita tidak hati-hati, tidak istiqamah kehidupan kita, tergelincir tuan-tuan. Itu maksud dia, yang boleh membawa kebinasaan. Dalam erti kata, apa sahaja kehendak nafsu dia, dia boleh buat. Dia duit banyak. Nak main judi boleh, nak pergi kasino boleh, nak macam-macam lah dia boleh buat. Itu yang dikatakan dalam keadaan aman, dalam keadaan dia kaya raya, mewah segala-galanya. Kalau tidak betul, tergelincir hidup dia. Hakikatnya memang jelas tuan-tuan. Ramai orang yang kaya tetapi tergelincir hidupnya. Dia dah tak nampak masjid, dia tak nampak surau, dah tak nampak dah. Itu yang kadang-kadang
Allah Ta'ala uji sedikit aja, kita dah lupa daratan, tuan-tuan. Bukan jamanya Allah Ta'ala uji sedikit aja dengan kemewahan. Akhirnya kita disibukkan dengan kemewahan. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, dia kata ketika dalam keadaan putus asa pun boleh membinasakan kalau tak betul. Itu yang sampai membunuh diri itu. Dia dah putus asa dah. Seolah-olah dia tak ada apa-apa lagi dah. Dah kecewa sangat. Akhirnya sesat jalan dia. Boleh bunuh diri. Atau dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, maka dia cari jalan mudah. Merompak, mencuri dan sebagainya. Tengok tuan-tuan. Dua-dua jalan ini kalau tak dijaga betul-betul dalam ilmu tasawuf, boleh membawa kepada kebinasaan. Dalam kata bahasa yang mudah, kaya pun susah, miskin pun susah. Itu sebabnya Nabi pilih khairul umuri awsatiha. Sebaik-baik perkara itu ialah pertengahan. Tuan-tuan agaknya kaya lah. Wang ringgit melimpah ruah, duduk dalam rumah ibarat syurga dunia. Berat rasa hati nak datang. Nak buat apa datang? Beribadah di rumah pun boleh kalau nak beribadah, dia kata. Tambah lagi hujan-hujan, susah nak datang. Tetapi oleh kerana kita yakin dengan mardhatillah, keredaan Allah, setiap satu langkah kita datang itu, walaupun dalam keadaan hujan, setiap satu langkah, setiap kali putaran roda yang kita naik, kereta ke, bersikal ke, motor ke, Allah Ta'ala balas ganjaran dia. Maka kita kuatkan iman kita. Itu sebabnya tuan-tuan, nak masuk syurga Allah ni bukan mudah. Hendaklah berpenat-penat dahulu. Tuan-tuan datang pagi-pagi tadi penat, dalam hujan, penat. Baik. Dan jalan raja, pengharapan dan khauf, iaitu jalan yang adil, yakni jalan yang betul. Oleh itu dia kata, engkau aman, maknanya engkau kaya raya ke, engkau senang lenang ke, engkau hidup mewah ke, atau engkau susah ke, engkau papa kedana ke, hidup engkau sengsara ke, maka dua perkara ni, pengharapan kepada Allah dan takut kepada Allah adalah jalan yang sebaik-baik. Engkau kaya, tetapi kaya orang yang beriman. Engkau miskin, tetapi miskin orang yang beriman. Itu sebabnya dia kata, pegang dua-dua ni. Dalam keadaan kaya raya ke, dalam keadaan miskin papa kedana ke, tetap engkau takut kepada Allah, tetap engkau meletakkan pengharapan kepada Allah. Cantik tuan-tuan jalan tasawuf dia. Sebab apa dia kata? Itulah jalan yang adil. Apa makna yang adil? Jalan yang betul, yang sebenar. Dalam erti kata, engkau pandai meletakkan diri engkau.
Hidup engkau senang lenang, tetapi engkau tak lupa masjid, engkau tak lupa surau, engkau tak lupa orang susah, engkau tak lupa orang miskin. Hidup engkau dalam keadaan sengsara, susah dan sebagainya. Engkau oleh kerana ada perasaan khauf, takut kepada Allah. Tidaklah semudah itu engkau nak mencuri. Tidaklah semudah itu engkau nak mengambil hak orang tanpa kebenaran. Cantik tuan-tuan, dia kupas di sini. Oleh itu, adillah. Adil meletakkan diri engkau. Itu maksudnya. Kerana dia kata, yakni betul, jalan yang betul antara dua jalan yang ditakuti tersimpan pada kedua-duanya. Maknanya apa? Perkara tersebut tersimpan, kita berpegang kepada kedua-duanya. Allahu Akbar. Kerana bahawasanya jika ghalib atasmu ar-raja, kerana dia kata sekiranya telah menjadi kebiasaan engkau meletakkan pengharapan kepada Allah hingga hilang takut sekali-kali, niscaya jatuhlah di dalam jalan yang aman. Tengok dia kata, kalau engkau sentiasa meletakkan pengharapan kepada Allah hingga hilang takut sekali-kali, niscaya jatuh di dalam jalan aman. Ini kadang-kadang Allah Ta'ala uji sedikit. Uji macam mana? Harga barang naik, lepas tu barang tu sukar pula diperolehi. Mulalah orang berpusu-pusu ke supermarket, beli sebanyak-banyaknya, takut-takut selepas ini barang tu tak ada. Contohnya yang paling mudah, berebut-rebut kita, takut nanti ada duit pun dah tak guna dah ketika itu. Macam-macam lah bayangan fikiran kita dibawa oleh syaitan. Seolah-olah yang ada tu tak cukup. Itu yang kadang-kadang bertambun di rumah tu. 3 bulan makanan di rumah tak habis-habis. Kerana sentiasa rasa takut, tak cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahnya tuan-tuan, untuk makanan esok tak ada. Yang ada hari ini. Pernah seketika di rumah Nabi hanya ada sebiji tamar saja. Sebiji tamar itu pun datang seorang perempuan miskin bersama anaknya. Ketika itu hanya sebiji tamar saja ada rumah Nabi. Maka Sayyidatina Aisyah belah dua. Sebelah beri pada anak dia, anak perempuan tadi, sebelah bagi pada ibu dia. Maka Rasulullah balik daripada masjid, ya Rasulullah, ada buah tamar tadi aku dah berikan kepada perempuan yang dalam keadaan dhaif tadi. Apa jawab Rasulullah? Itu sudah menjadi rezeki dia. Kalau kita tuan-tuan dah tahu benda tu itu dia satu, kau beri juga buat apa? Dia nak marah lah tu pada isteri dia. Itu wahai isteriku Aisyah, apa kita nak sarapan ni? Semua dah tak ada. Satu benda pun tak ada ya Rasulullah. Kalau macam tu Aisyah, kita puasa ajalah. Allahu Akbar.
kita puasa je lah. Sebab dah tak ada apa benda nak makan. Itu sebabnya puasa sunat ni boleh berniat sehingga sebelum gelincir matahari, dengan syarat kita tak makan apa-apa. Boleh sehingga sebelum gelincir matahari kalau nak berpuasa sunat. Sampai macam tu tuan-tuan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita tuan-tuan 3 bulan tak habis. Allahu akbar. Itu sebabnya dia kata niscaya jatuh di dalam jalan aman. Maknanya dia tak susah. Sebab apa saja Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan tiada orang yang aman daripada tipu daya Allah melainkan kerugian. Maknanya apa? Yang aman dia merasakan okey semua. Tak payahlah nak beramal apa semua. Tak tahu itu adalah suatu kerugian. Sepatutnya orang yang kaya lagi banyak dia mudah untuk melakukan ibadah. Allah kalau kaya. Allahu ghaniyun, Allah Taala Maha Kaya. Betul tuan-tuan. Kalau kaya boleh bersedekah. Tuan-tuan kaya. Pagi ni saya nak jamu sarapan pagi. Contoh. Duit banyak. Sesuap orang tu makan tuan-tuan berapa besar ganjaran pahala. Itu sebabnya dituntut kita banyak bersedekah kalau mampu. Kalau mampu. Kalau tidak kepada anak isteri. Beri makanan yang sedap-sedap untuk anak isteri, bukan untuk dia je. Bawa balik. Itu Islam mengajar. Baik. Dan jika ghalib atas jalanmu, tadi jalan ar-rajak, apabila sentiasa meletakkan kebiasaan pengharapan kepada Allah, sikit pun tak hilang, tak ada bimbang. Sebab hatinya bergantung dengan Allah. Dalam erti kata yang mudah tuan-tuan, kalau tak ada makanan, aku puasa. Itu je. Sampai macam tu. Itu kalau dia meletakkan ar-rajak. Baik. Dan jika ghalib menjadi kebiasaan atasmu, jalan khauf, sentiasa takut kepada Allah hingga hilang rajak sekali-kali, niscaya jatuhlah kamu di dalam jalan putus asa. Sentiasa rasa takut. Takut macam mana? Bukan dia takut kepada Allah. Takut kalau tak dikumpulkan, seolah-olah tak cukup. Dia rasa takut aja, rasa bimbang aja. Itu kalau boleh, lepas overtime nak overtime, lepas overtime nak overtime. Takut tak cukup. Tapi yang ibadah pernah overtime tuan-tuan. Pakai contoh, semalam sibuk tak baca Al-Quran. Ada nak kita, hari ni aku nak gandakan baca Al-Quran. Tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Iman kita lemah. Allah. Itu sebabnya dia kata, dan jika biasa atas jalan takut, bukan takut kepada Allah, takut kepada bayangan-bayangan diri dia, kehidupan dia. Akhirnya dia kata
hingga hilang pengharapan sekali-kali. Akhirnya jatuh kepada jalan yang putus asa. Baik. Dan tiada orang yang putus asa daripada rauhillah melainkan kaum yang kafir. Apa makna rauhillah? Iaitu yang sentiasa ketiadaan bersusah payah. Itu sebabnya tuan-tuan, orang yang tiada putus asa daripada rauhillah adalah orang kafir. Dalam arti kata, kita sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Orang kafir mengatakan, dia kata, aku buat begini pun, aku kaya, aku beli nombor pun menang. Tetapi kita bimbang, kerana semuanya itu adalah bercanggah dengan syariat. Orang kafir tak fikir. Itu sebabnya disebut di situ. Dan tiada orang yang putus asa daripada rauhillah melainkan orang kafir. Orang kafir tak kisah. Dalam bahasa yang mudah, bujur lalu melentang patah, semua disapu. Tapi kita ada had-had dia. Dan jika engkau jalankan, engkau amalkan antara khauf dan rajak, perasaan takut dan pengharapan kepada Allah, dan engkau berpegang dengan kedua-duanya sekali, maka ialah jalan yang betul lagi adil, iaitu jalan aulia Allah. Tengok, jalan wali-wali Allah. Wali-wali Allah sentiasa dia meletakkan pengharapan kepada Allah dan sentiasa rasa takut kepada Allah. Ini aulia Allah, wali-wali Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, sehingga wali-wali Allah ni termasuk ahli-ahli sufi, dia nak makan pun bimbang-bimbang yang ada syubhah. Yang saya katakan, orang ahli sufi ni dia tak makan benda-benda yang boleh meragukan. Hatta kalau dia nak makan sayur pun dia samak. Seperti samak najis mughalazah. Sawi tu disamak dengan air tanah, lepas tu disiram. Kita pula, Allah, jangan basuh bersih-bersih sangat, hilang zat dia. Pesan dengan orang rumah, jangan basuh bersih-bersih, hilang zat dia. Sebab kita tak memikirkan keberkatan daripada benda yang kita makan. Itu sebabnya disebut ialah jalan yang betul lagi adil, iaitu jalan aulia Allah dan asfiya, yang disifatkan mereka itu siapa dia? Seperti kata Allah, annahum yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Apa maknanya tuan-tuan? Iaitu bahawasanya mereka itu yusari'una fil khairat, oleh kerana mereka itu meletakkan perasaan khauf, meletakkan perasaan raja. Pertama dikata bersegera mereka itu di dalam kebajikan. Allahu Akbar. Dalam arti kata dia tak tangguh-tangguh dah. Kalau sembahyang di awal waktu. Kerana apa? Dia takut kepada Allah, bimbang-bimbang kalau dia tangguh, lewatkan, takut dia mati.
tak dapat tunaikan ibadah solat dia. Itu yang kita dah belajar dalam Bahrul Mazi itu. Bagaimana ganjaran pahala daripada Allah mereka yang ternanti-nanti daripada satu waktu ke satu waktu. Dah sembahyang Zuhur, ternanti-nanti bilalah nak masuk Asar. Dah sembahyang Asar, bilalah nak masuk Maghrib. Dah sembahyang Maghrib, bilalah nak masuk Isya. Cuma Isya kepada subuh dia tak ada kata. Itu dia kata, sunat kau tidur antara Isya dengan subuh. Kau sunat tidur dulu. Kan tengah malam, fi jawfil laili kau bangun qiyamul lail. Yang waktu yang lain itu sentiasa ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Allahu akbar. Itu pertama. Bahwasanya mereka itu bersegera di dalam kebajikan. Apa sahaja kebajikan, sembahyang ke, ibadah-ibadah yang lain, dia tak tunggu dah. Baik. Kemudian, dan memohon akan kami hal keadaannya gemar dan takut. Sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemar dia meminta kepada Allah. Dan ada rasa takut. Maknanya apa? Dia berdoa kepada Allah, ar-raja kepada Allah. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi maksum tuan-tuan, sedikit dosa pun tak ada, tetapi mengapa dan kenapa setiap hari Nabi akan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah sampai 70 kali. Setengah riwayat kata sampai 100 kali tuan-tuan Nabi beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi tidak ada dosa, maksum. Tetapi mengapa dan kenapa sehari semalam sampai 70 kali, sampai 100 kali Nabi memohon keampunan kepada Allah. Dan disebut lagi Nabi sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki tuan-tuan. Allah Akbar. Kerana apa? Lamanya Nabi berdiri dalam qiyam, ketika qiyam mulai. Sampai Aisyah kata, ya Rasulullah, sebab apalah Rasulullah beramal seumpama ini sedangkan engkau telah diampunkan oleh Allah. Ini sebagai tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok tuan-tuan, Allah. Itu sebabnya disebut. Dan memohon akan kami hal keadaannya itu gemar untuk beribadah dan sentiasa rasa takut kepada Allah. Nabi takut menjadi seolah nanti jadi orang yang tak kenang budi. Itu yang Nabi istighfar, walaupun aku diampunkan dosa oleh Allah, aku tak mau jadi orang yang tak mengenang budi. Kemudian, dan adalah mereka itu bagi kami khusyuk, mereka itu Allah. Tengok tuan-tuan, mereka itu khusyuk. Kita ni Allah Akbar. Sembahyang subuh 2 rakaat pun payah nak datang khusyuk. Sembahyang juga sembahyang, tapi dalam sembahyang tu teringat lepas ni kan nak makan apa pula 8 pagi ni. Kedai mak janda tu tutup pula. Tahu pula tutup hari ni.
Aku nak makan kat mana pula ni? Dalam sembahyang tu tak ada khusyuk hati, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita lah, termasuk saya. Sebab apa? Kita dipermain-mainkan oleh syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allahu Akbar. Tetapi kalau orang yang ada sifat takut, sifat raja, apa sahaja nak beribadah tertunggu-tunggu. Tengok orang-orang dulu, tuan-tuan. Kalau hari Jumaat tu dia amalkan apa yang Allah Ta'ala kata, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au, bersegera mereka untuk ingat Allah. Dan besar ganjaran pahala. Itu sebabnya kalau hari Jumaat, siapa yang pergi sembahyang Jumaat, siapa yang awal, itu besar ganjaran pahala. Sebab malaikat tunggu di pintu tu. Siapa yang masuk pertama, siapa yang masuk, malaikat catat. Kita tak nampak lah. Malaikat catat, tuan-tuan, ditunggu pintu yang masuk ni. Ini satu pintu. Mana? Kalau ini ada lagi pintu. Malaikat tunggu. Siapa yang masuk pertama? Catat. Dan apabila khatib membaca khutbah saja, maka malaikat pun tutup buku. Maknanya dah lewat dah. Bukan maknanya tidak sah sembahyang dia. Sembahyang dia sah, tetapi tidak lagi dalam catatan malaikat untuk dia berikan ganjaran yang sewajar. Malaikat dah tutup buku dah. Tengok kata. Siapa yang datang awal tercatat. Oh, sepolan bin sepolan orang yang awal. Tapi datang awal, dia masuk dalam masjid, duduk saf yang pertama, dia niat beriktikaf, baca Al-Quran. Bukan dia datang pertama ke masjid, duduk dekat tiang tu, menyandar puh sebatang, letak pula sesisir pisang, makan pisang. Akhirnya dia orang kemudian sekali masuk. Tak jadi. Allahu Akbar. Sikit lagi, tuan-tuan, nak cari tempat berhenti. Maka tiba-tiba nyata, jelas bagimu akan jalan ini, 3 jalan yang aman. Dan jalan jara'ah, iaitu jalan yang tidak sopan, hendaklah elakkan. Dan jalan Ilyas dan Khunul, ini jalan yang putus asa. 3 perkara ni jangan buat. Apa dia? Perkara yang tidak elok, perkara yang tak baik, termasuk yang boleh membawa kepada putus harapan engkau dengan Allah, tolak. Yang ambil apa? Dan jalan khauf dan raja adalah keduanya. Kerana apa? Yang ini raja dan khauf berpanjangan antara keduanya. Yang ini antara jalan aman dan jalan ya'is. Ar-raja dan khauf itulah yang menyelamatkan kita. Yang selalu saya sebut dulu, dua perkara ni sentiasa ada di dalam diri kita, rasa khauf. Itu sebabnya orang yang khauf tu tertunggu-tunggu nak sembahyang, takut-takut dia mati. Dia rasa khauf. Macam kita sakit lah, tuan-tuan. Ya Allah, ini dah masuk waktu. Nak ambil wuduk pun tak larat, resah, gelisah kita. Itu sebabnya kalau kita pergi ke hospital,
Tengok ahli waris, mak bapak kita, tanya dulu, ayah dah semayang? Tapi jarang kita tanya, ayah dah makan? Makan dulu. Sebab kita dah biasa daripada kecil lagi. Jumpa balik daripada kerja, dah makan, dah minum, dah nyusu, dah nenen, semua tanya. Tak pernah jaga tanya, dah semayang ke? Tak ada. Allahu Akbar. Sikit lagi tuan-tuan. Maka apabila berpaling cenderung daripadanya dengan satu tapak kaki kepada pihak kanan atau pihak kiri, nescaya jatuh di dalam dua jalan yang membinasakan kedua-duanya, dan binasalah engkau serta orang yang binasa. Tengok, satu tapak tuan-tuan, tergelincir kita, sama ada ke kanan ataupun ke kiri, maka binasa kita. Contohnya apa? Hilang rasa khauf, hilang rasa rajak. Selalu sentiasa kita buat, tiba-tiba hari itu kita kata, alah, nak cuba-cuba sekali, nak cuba-cuba sekali. Cuba apa? Nak beli nombor. Tak pernah. Seumur hidup tak pernah. Inilah cuba-cuba sekali. Itu pun puas mengasih, ada tak orang nampak. Puas keliling kedai tu dia mengasih, ada tak orang nampak. Nak cuba-cuba sekali. Akhirnya nampak macam mana? Ambil kopiah ni, lipat masuk dalam poket supaya jangan orang perasan. Nak cuba je. Tiba-tiba terlanggar batu, tergolek, mati gitu. Mati depan kedai. Aku nak balik awal rasa nak perak. Nak? Rasa nak perak. Allah. Nak kunci dah tu. Jadi maknanya dia pergi juga. Pergi kedai tu, belum sempat ulur duit nak ambil nombor, terguling tuan-tuan. Nak cuba je. Sebab apa? Setapak je kaki. Anak pula kata, pergilah ya, orang tak ada ni. Si tua ni pergilah. Tersungkur depan kedai. Allah waliyahzubillah. Tengok tuan-tuan, hilang rasa khauf setapak saja, sama ada ke kanan, sama ada ke kiri. Hilang rasa rajak, pengharapan kepada Allah, setapak saja. Akhirnya dia kata apa? Membawa kepada kebinasaan kepada diri engkau, dan binasalah engkau serta orang-orang yang binasa. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, tanam dalam hati kita perasaan sentiasa khauf kepada Allah, perasaan sentiasa pengharapan kepada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha